Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Burhan. Saya Wan Nur Alia binti Wa Abdul Riza dengan nama matriks 205670 bersama rakan sekumpulan saya iaitu saudara Muhammad Nafi bin Ramli dengan nama matriks 204,593. Kami berdua adalah daripada kumpulan 23 yang mana pada kali ini kami akan membincangkan isu trend kepercayaan generasi moden terhadap agama yang terdapat di dalam topik 6. Baiklah, dengan itu tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan saudara Nafi untuk memulakan perbincangan. Persilakan. Terima kasih saudari Alia. Saya akan teruskan dengan pengenalan. Saya mulakan dengan definisi. Apakah ia definisi kepercayaan? Dari segi kepercayaan ialah anggapan atau akuan bahawa sesuatu itu ada. Daripada segi agama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan dan sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan dan penerimaan ajaran dan perintahnya. Daripada segi generasi moden, iaitu hidup pada era teknologi berkembang pesat. Di sini saya akan terangkan klasifikasi generasi moden mempunyai 3 klasifikasi. Yang pertama iaitu generasi Y atau millennial yang lahir daripada tahun 1981 hingga 1994. Generasi yang kedua iaitu generasi Z yang lahir pada tahun 1995 hingga 2010. Yang ketiga, generasi Alpha iaitu mereka yang lahir pada tahun 2011 dan ke atas. Seterusnya berbalik kepada saudari Alia. Baiklah, terima kasih saudara Nafi atas pengenalan sebentar tadi. Seterusnya, bagi meneruskan perbincangan ini, saya akan kongsikan bersama anda faktor peningkatan perubahan kepercayaan. Okey, yang pertama sekali, faktornya ialah lemah pegangan agama. Yang kedua, kemudahan akses kepada sumber rujukan iaitu media sosial dan media massa, yang mana kita sedia maklum seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dan sebagainya. Yang ketiga, peredaran massa dan adat resam. Okey, untuk faktor ini ia akan dapat dibuktikan melalui perkongsian sebentar lagi. Dan yang keempat adalah pengaruh budaya barat dan sekularisme, yang mana sekularisme bermaksud hak untuk menjadi bebas dari peraturan agama dan kebebasan dari pengenaan agama kerajaan terhadap rakyat dalam sesebuah negara, seperti mana banyak diamalkan di Eropah dan Asia Timur. Dan yang terakhir, faktornya ialah perkahwinan campur yang didorong oleh era globalisasi kini. Baiklah. Jika diteliti pada graf peratusan pengutamaan terhadap agama ini yang mengikut generasi, yang mana skop pemerhatian ini adalah melibatkan negara barat menerusi kumpulan data yang diperoleh daripada soal selidik yang dilaksanakan oleh gereja-gereja di sana pada tahun 2016 sehingga 2018. Apa yang kita dapat simpulkan dan buktikan daripada graf ini ialah dilihat bahawa peratusan di bahagian mereka yang tidak mempunyai agama semakin bertambah. Bermakna bilangan mereka kian meningkat saban tahun mengikut peredaran zaman. Okay. Ini adalah rajah yang seterusnya yang saya ingin kongsikan. Statistik ini menunjukkan jangkaan perubahan kumulatif terancam dalam jangka masa 2010 sehingga 2015 berkenaan jumlah penganut agama disebabkan pertukaran agama. Jika diperhatikan, penganut agama Kristian akan mengalami pengurangan yang ketara iaitu seramai 66 juta orang dipercayai sama ada akan bertukar menjadi ateis atau beralih ke agama lain seperti agama Islam. Pertambahan bilangan ateis sebanyak 61 juta orang dipercayai disumbang oleh
penganut yang asalnya beragama Kristian, Buddha, Yahudi ataupun Islam. Dan kesimpulannya, punca berlaku situasi ataupun senario ini adalah berdasarkan perkara yang telah dinyatakan di bahagian faktor peningkatan perubahan ini. Okey, dengan itu sudah habis untuk perbincangan untuk slide yang kedua. Jadi saya mempersilakan saudara Nafi lagi untuk memperlihatkan bahagian berikutnya. Persilakan. Saudari Alia. Okay, saya teruskan dengan slide yang ketiga, iaitu adakah agama di negara maju diabaikan? Okay, kita tengok. Separuh daripada jumlah penduduk mereka ialah ateis atau agnostistik. Okay, di sini saya ingin menerangkan, iaitu dia ada 4 ciri-ciri. Yang pertama ialah ateis. Ateis ialah mereka di mana mereka yang menganggap tiada Tuhan dan tidak memeluk mana-mana agama. Yang kedua ialah mereka yang mempercayai bahawa ada agama dan ada Tuhan, tetapi mereka menganggap benda itu ialah remeh. Okey, yang ketiga ialah golongan ketiga ialah mereka yang mempercayai ada agama dan wujudnya Tuhan, tetapi mereka tidak mempraktikkan mana-mana agama. Dan yang terakhir, mereka yang menganggap adanya agama dan wujudnya Tuhan dan mereka mempraktikkan sesuatu agama. Okey, di sini saya ingin menunjukkan itu graf ataupun jadual di mana peratus penduduk yang menganggap diri mereka ateis atau tidak beragama pada tahun 2017. Okey, di sini kita dapat lihat tempat pertama ialah negara China dengan 67% rakyat mereka yang menganggap diri mereka ateis. Yang kedua ialah negara Jepun, 29%. Yang ketiga ialah Slovenia, Czech Republic, South Korea, Belgium, Perancis, Sweden dan Iceland. Di sini kita dapat lihat negara-negara maju yang mengungguli carta. Hal ini ialah kerana kita akan bincangkan faktor-faktor berlakunya. Yang pertama ialah mereka lebih bersifat materialistik, iaitu mereka lebih mengejar kebendaan. Mereka sanggup melakukan apa sahaja demi mengejar kebendaan. Okey, di sini kita dapat lihat kerana jika mereka menganut mana-mana agama, sudah pasti setiap agama mengamalkan nilai-nilai murni. Oleh itu, mereka yang bersifat materialistik tidak mahu terbeban atau mengikut mana-mana larangan agama. Okay. Yang kedua, mereka tidak suka rasa dikongkong. Seperti yang kita tahu, setiap agama pasti akan melarang umatnya untuk berbuat tidak baik. Di sini kita dapat lihat mereka yang tidak suka rasa dikongkong, iaitu ataupun rasa terkawal, mereka akan memilih untuk menjadi ateis atau tidak beragama. Yang ketiga, lebih mengejar kecantikan. Hal ini senang dicapai jika tidak dikawal oleh larangan mana-mana agama. Seperti yang kita tahu, Muslim melarang umatnya untuk mengubah ciptaan Tuhan. Oleh itu, pembedahan plastik dan sebagainya tidak dibenarkan oleh Islam. Sebagai contoh, mereka yang tidak memeluk mana-mana agama senang untuk mengubah ataupun membuat pembedahan plastik. Oleh itu, mereka memilih untuk tidak beragama. Yang terakhir, mereka berpendapat bahawa kepercayaan terhadap agama hanya perlu ketika menghadapi kesusahan atau ketidakpastian dalam hidup. Mereka hanya akan mempercayai ataupun mencari agama, mencari Tuhan hanya apabila mereka dalam kesusahan atau ketidakpastian dalam hidup.
Baiklah, untuk slide isi yang keempat, saya akan mengupas tentang keagamaan mengikut zon di dunia. Okey, plot ini menunjukkan ramalan tahap keagamaan pada tahun 2020 yang dilakukan berdasarkan pemerhatian dan penelitian terhadap trend sejak tahun 2005. Pihak yang bertanggungjawab terhadap kajian ini dikenali sebagai World Values Survey (WVS) dan European Values Study (EVS). Okey, untuk pengetahuan anda, Latin Amerika adalah tempat di mana yang merangkumi 20 buah negara, yang mana majoriti negara tersebut adalah negara yang membangun, yang merangkumi negara seperti Mexico, Argentina, Brazil, Spanyol, Costa Rica, Panama, Uruguay, Honduras, Cuba dan sebagainya. Ada 20 dan itu adalah beberapa. Jika kita lihat, mereka yang masih mengamalkan agama adalah hampir separuh daripada mereka. Dan untuk Sub-Saharan Afrika, majoriti boleh dikatakan 90% daripada mereka masih mengamalkan kepercayaan agama. Okey, untuk seterusnya kita lihat kepada bahagian Sinic East ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil Timur Asia yang meliputi negara China, Jepun dan juga Korea. Dilihat bahawa peratus mereka yang masih mengamalkan kepercayaan agamanya adalah sangat sedikit, ya. Dan majoriti adalah mereka yang atheist ataupun tidak mengamalkan agama dalam hidup mereka. Dan antara puncanya adalah berdasarkan satu eksperimen sosial yang saya pernah lihat yang dilakukan di Korea. Saya jumpanya di YouTube. Hasil temu ramah daripada eksperimen tersebut mendapati majoriti mereka tidak berminat dengan ajaran agama kerana ada isu kumpulan keagamaan iaitu agama Kristian mempunyai pengaruh yang terlalu kuat dan membawa kepada implikasi dalam hal pemerintahan negara mereka. Dan faktor yang lain, mereka adalah mereka yang berdaftar dengan sesuatu gereja perlu menyumbang sejumlah wang kepada gereja berkenaan pada setiap bulan, yang mana ada gereja yang menetapkan bayaran yang agak tinggi dan menyebabkan ia menjadi satu perkara yang menyusahkan untuk mereka. Dan antara faktor yang lebih jelas kita dapat lihat mereka menjadi atheist kerana sebagai rakyat negara maju, mereka selesa hidup bebas tanpa sekatan agama kerana senang untuk mereka melakukan kerja harian dan menjaga kecantikan fizikal yang menjadi pandangan pada masa kini . Okey, untuk Orthodox East, maksudnya ialah Timur Eropah yang merangkumi negara seperti Armenia, Belarus, Cyprus, Georgia, Greece, Romania, Rusia, Serbia, Ukraine dan ada lagi beberapa buah yang adalah. Okey, untuk West semua yang ada West ni merupakan semua negara yang ada di Amerika Utara. Dan untuk pengetahuan anda, Malaysia merupakan sebuah negara yang tergolong dalam negara yang sedang membangun. Berdasarkan hasil bancian yang telah dibuat oleh Jabatan Statistik Malaysia (JOSM) pada tahun 2010, didapati peratus mereka yang tidak menganut mana-mana agama ialah 0.7%, manakala yang tidak dapat dikenali pula 1.0%. Jika kita lihat, walaupun prinsip pertama dalam rukun negara ialah kepercayaan kepada Tuhan,
Namun begitu, masih ada mereka yang mengambil keputusan untuk tidak menganut mana-mana agama atas sebab-sebab yang tertentulah. Jadi, berdasarkan kesimpulan yang kita buat daripada aspek Malaysia dan dari aspek dunia, dapat kita simpulkan bahawa semakin maju sesuatu negara tersebut, semakin tinggi peratus rakyatnya yang ateis atau bertukar menjadi ateis. Okay, baiklah. Saya rasa itu saja untuk perbincangan slide ini dan dipersilakan Saudara Nafi untuk memaparkan isi yang terakhir. Saya akan teruskan dengan perbincangan di slide yang terakhir, iaitu cabaran golongan agama minoriti di setengah negara. Yang pertama, cabaran yang pertama adalah ditindas dan disisihkan. Masyarakat umum tidak dapat menerima atau wujudnya prejudis seperti Islamofobia dan rasis. Apabila kita dengar saja perkataan Islamofobia, kita dapat lihat bahawa kita dapat terbayang bahawa perkara ini sering berlaku di Eropah dan Amerika Syarikat. Kita dapat lihat video-video yang tular di media sosial bahawa umat Muslim ditakuti ataupun dilayan dengan teruk kerana wujudnya perasaan ataupun terma Islamofobia ini di antara mereka. Cabaran yang kedua ialah mereka sering merasa ketakutan. Hal ini kita dapat lihat apabila akibat daripada peperangan dan penindasan yang dikenakan dari masyarakat umum ataupun negara tersebut. Okay, kita akan bincangkan dengan lebih lanjut selepas ini. Dan yang cabaran dan cabaran golongan agama minoriti di setengah negara yang terakhir ialah pergaulan dan pemakanan. Mereka perlu menjaga dari segi pergaulan dan pemakanan bagi menjaga sensitiviti keagamaan dan masyarakat. Hal ini bukan sahaja terjadi di luar negara, hal ini akan terjadi di mana-mana negara ataupun tempat yang mengandungi rakyat yang berbilang kaum dan berbilang bangsa. Kita dapat lihat sendiri di Malaysia, kita perlu menjaga sensitiviti keagamaan bangsa lain. Sebagai contoh, Muslim tidak dibenarkan untuk makan makanan yang haram dan India tidak dibenarkan untuk makan lembu ataupun daging lembu. Oleh itu kita perlu menjaga sensitiviti antara satu sama lain bagi mengelakkan perbalahan dan pergaduhan. Okey, seterusnya saya akan beri contoh seperti yang kita lihat Rohingya daripada Myanmar. Okay, rakyat Rohingya menderita akibat pencabulan hak asasi manusia oleh tentera Myanmar sejak tahun 1978. Perkara ini masih hangat diperkatakan kerana rakyat Rohingya akan menjadi pelarian di banyak negara kerana tidak tahan ataupun ingin lari daripada tentera Myanmar. Okay, seterusnya iaitu Uyghur daripada China. Rakyat Uyghur ini mereka betul-betul menggunakan bahasa Turki. Mereka menerima Islam pada abad ke-9 dan mereka ditindas akibat peperangan. Okey, Uyghur juga kita dapat lihat kita dapat cari di laman-laman sesawang bahawa banyak video-video ataupun cerita yang tular daripada negara China yang mendera ataupun menindas rakyat Uyghur. Last sekali, ini amat terkenal di kalangan orang-orang kita iaitu Korea dan Jepun. Hal ini kerana mereka amatlah dekat dengan negara kita dan mereka juga mempunyai trend seperti K-drama ataupun K-pop. Di situ kita dapat lihat minoriti Muslim hadapi kesukaran untuk mengubah gaya hidup kerana budaya mereka banyak bertentangan dengan agama. Seperti yang kita dapat lihat sendiri di dalam K-drama, itu drama Korea ataupun rancangan reality TV mereka punya adat amatlah bertentangan dengan Islam. Oleh itu, rakyat Muslim yang di sana menghadapi kesukaran seperti untuk mendapatkan makanan yang halal ataupun
dan sebagainya. Okey, itu saja daripada saya. Okey, kita akan berbalik kepada Saudari Alia untuk membicarakan tentang kesimpulan. Okay, terima kasih. Okey, dengan selesainya perbincangan slide yang terakhir oleh Saudara Nafi, maka sudah berakhirlah pembentangan daripada kumpulan kami. Semoga perkongsian kami dapat sedikit membuka minda dan menambah pengetahuan kita yang sedia ada. Terima kasih atas perhatian anda. Saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.